Nanti kamu kontrol kamu punya mic kah? Kalau saya tanya baru kamu buka. Oke, jadi ready sudah? Semua boleh sudah? Kalau boleh, kasih tunjuk begini. Boleh start? Boleh. Oke, Put ready ya? Oke, ready ya? Oke, Suhail. Boleh start record. Suhail. Oke, alright. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid. Oke. Hari ini kita belajar bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, oke? Oke, jadi sebelum kita start, Cikgu mahu tahu apa yang kamu tahu berkenaan dengan tajuk ini. Jadi Cikgu mahu kamu tulislah QR, kamu imbas QR code di sini. Lalu tulis apa yang kamu tahu berkenaan dengan topik ini. Cikgu mau tahu pengetahuan asas kamu dulu. Dan kamu juga boleh tekan link yang Cikgu baru share dekat chat box. Oke? Apa yang terlintas di pikiran kamu berkenaan dengan tajuk ini? Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Tulis saja apa-apa yang kamu tahu. Oke? Alright. Kalau sudah tulis, bagi macam ni ya. Tunjuk respon macam ni. Dah ke Put? Bagus. Perform. Sekejap, cikgu nak tengok jap. Oh, X dan Y. Unknown number. Okay? So, ada algebra. Okay, siapa lagi yang belum tulis? Degree dia adalah 2. Okay, bagus, bagus. Okay. Alright. Okay, so kita teruskan. Okay, so fungsi dan persamaan kuadratik, kamu akan mempelajari 2 standard pembelajaran. Yang pertama adalah 1.11, mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Lepas itu standard pembelajaran kedua 1.12, mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya, memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey. Okey, jadi ungkapan kuadratik ni dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey, siapa yang tulis 2 tadi itu? Respon sikit. Siapa tulis? Saya. Oh, Angela. Okey, bagus Angela sudah tahu. Okey, jadi kuadratik ni dia punya bentuk am. Bentuk am dia adalah ini ya. Ini. X square A X square plus BX plus C. Okey, jadi kamu kena fahamlah dan kena tahu. Okey, dan kamu kena tahu A, B dan C ialah pemalar. Ini A, B, C, pemalar. Maksud dia pemalar di sini, dia boleh berubah-ubah value dia. Dia boleh jadi 7x square tambah 7x tambah 7. Okey, dia boleh berubah juga. Yang A ni boleh jadi 6x square, terus B itu boleh jadi 3x, C itu boleh jadi 4. Okey. Dan kamu kena tahu yang A ni tidak boleh sama dengan cannot equal to 0, sebab kalau A ni 0 ni, kalau A ni 0, jadi 0 darab x square dapat apa, Bok? 0. 0. Putri yang jawab, bukan Bok. Bagus Putri. Okay? Alright, so nanti yang ini kamu kena faham lah. Okay? Kena faham. Alright, so macam cikgu cakap tadi, bentuk am satu kuadratik ialah macam ni. Okay, dia punya operasi semua kena tambah. Okay, jadi dalam exam nanti, jangan buat silap lah.
Okay, so yang macam cikgu cakap tadi, A ialah per kali bagi X square, B ialah per kali bagi X, dan C ialah pemalar. Dan X ialah pemboleh ubah. X ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia mesti huruf yang sama. Okay, jadi kalau cikgu tulis 5X square tambah 7Y tambah 5, ini masih dikira ungkapan kuadratika tidak, Jamie? Kira. Jawapan dia tidak, Jamie, sebab dia punya X ni tidak sama. Okay? Jadi dia punya pemboleh ubah mesti sentiasa sama. Tengok ni, kita tengok dia punya bentuk am. Dia punya pemboleh ubah sama aja kan, which is X. Okay? Okay, so contoh ungkapan kuadratik adalah macam ni lah, 4X square tambah 5X tolak 7. Okay, jadi macam cikgu cakap tadi, macam cikgu cakap tadi, ini 4 ni adalah nilai A, kita tulis. Lepas tu B ni adalah nilai 5, value dia 5. Di sini negatif 7. Negatif 7 ni dia bukan dalam bentuk am dia. Jadi C dia tu adalah negatif 7. Jadi kalau kamu kasih kembang dia, sebenarnya dia macam ni. 4X square tambah 5X tambah. Di sini mesti ada tambah sebab dia punya operasi asal adalah tambah negatif 7. Okay, faham? So bila dia berjumpa, positif jumpa negatif jadilah tolak. That's why value C adalah negatif 7. Faham, Bok? Faham, doktor. Okay, cikgu bukan doktor. Sorry, cikgu. Okay. Alright, so contoh ungkapan kuadratika adalah macam ni lah. Okay, jadi cikgu sudah explain tadi. Sekarang cikgu mau tanya Angela. Okay, Angela, apa value A di sini? 4. B? B 5. C? C negatif 7. Okay, betul-betul. Okay, jadi sekarang cikgu mau soal balik lah. Okay, Putri. Saya. Apa bentuk am persamaan kuadratik? Coba bagi tahu cikgu yang kamu Bentuk hafal am tadi. persamaan kuadratik. Ya. AX square X square tambah BX tambah BX tambah C. Okay, tambah C. Betul. Okay, so ni nanti untuk D dan C, kamu boleh jawab sendirilah, okay? Jawapan nanti. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Alright. Okay, so ini tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okay, ini cikgu mau tanya satu-satu. Kita go through terus. Okay, Jamie, ini ungkapan kuadratika tidak? Ya, tidak. Tidak, ini kok kuadratik, Jamie. Okay, dia mungkin Jamie confused sebab tidak BX je kan, Jamie. Mungkin saya weak sikit lah. Tak apa, Jamie. Okay. Dia ni masih ungkapan kuadratik. Okay, kena ingat lah kan formula, kan bentuk kuadratik adalah AX square tambah BX tambah C. Kamu kena tahu kuadratik wajib, benda yang wajib adalah AX square. Asal ada ni je, asal ada ini, dia memang ungkapan kuadratik sudah. Yang penting dia punya pemboleh ubah adalah sama. Okay? So kena samalah. Okay, Jamie, sekali lagi cikgu tanya, B. A kuasa 3 tolak ini, tolak 6, pemboleh ubah atau tidak? Bukan. Kenapa bukan? Sebab dia cube dan dia tak ada X. Satu X. Okay, betul-betul. Sebab dia cube, X. Sebab dia punya X kuasa 3, okay? Betul-betul. Okay, Bok. C. C ini kuadratika bukan? Bukan. Kenapa bukan?
Sebab dia ada dua pemboleh ubah X tambah Okey, ataupun dia betul. ada X square. Betul, Bok. Pandai. Okay, bagus-bagus. Okay, Angela, di satu per 2M square itu pemboleh ubah kah bukan? Boleh ubah. Okay, betul. Ini cikgu sudah explain tadi kan. Kalau salah juga, memang cikgu tolak markah kamu nanti. Okay, Putri. Ini pemboleh ubah kah tidak? Boleh ubah. Jawapan dia tidak. Bukan Kenapa tidak? Sebab bila kita bawa X square ni naik atas, jadi macam ni 2X square tolak 3X negatif 2. Okay. So, X square dengan X negatif 2 ni adalah berlainan. Jadi dia bukan pemboleh ubah. Faham? Faham cikgu. Alright. Okay Putri, cikgu uji sekali lagi. Sebab tadi kamu jawab salah kan? F ni ungkapan kuadratika bukan? Bukan. Kenapa? Sebab X kuasa 1/2. Okey. Betul. X 1/2 ni adalah salah dia kena ada BX sahaja. Okey, jadi cikgu harap kamu faham. Okey, kita pergi slide seterusnya. Okey. So ini cikgu mau uji kefahaman kamu lagi. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, jadi kita go through dan berikan justifikasi anda. Okey, Jamie. X square tolak 5. Pemboleh ubah kah? Bukan. Ya, pemboleh Yes. ubah. Okey, justifikasi anda kenapa? Hah? Kenapa dia pemboleh ubah? Sebab dia ada kenapa? square. Maafkan cikgu. Kenapa dia ungkapan kuadratik? Sebab dia ada square. Okey, betul. Ya. Okey, Bok. D. Tengok ni, Bok. Negatif 1/2 M square. Dia ungkapan kuadratika bukan? Ya, sebab dia ada kuasa 2, lepas tu dia ada satu pemboleh ubah lagi. Okey, betul. Ini betul lah. Ini ungkapan kuadratik. Okey, Angela F. Ini ungkapan kuadratika bukan? Ini bukan. Kenapa Sebab- bukan? Sebab kuasa tertinggi dia 1/2 saja. Dia Okey. bukan kuasa 2. Pandai Angela, betul-betul. Sebab dia punya kuasa tinggi 1/2 saja, dia kena X square, okey? Alright, cikgu rasa yang soalan kita terasa tu ni, nanti kamu jawab apa? Di slide. Cikgu sudah share di e-learning. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, Putri. Cikgu mahu tanya soalan H. Ya. Apa value A, value B dan value C? A 1/3, Ya, B kosong, B kosong. C negatif 2. Alright, betul. Okey, Bok. Cikgu tahu kamu pandai, cikgu mau kamu jawab I. I ni, kalau kita mau tahu apa first kita patut buat? Kami perlu darabkan dua I dalam Macam mana mau darab? Darab begini kah atau darab macam mana? dua-dua komponen darab. 2R darab R, lepas tu 2R darab negatif. Okey, jadi kita lepas kembangkan kita dapat 2R square tolak 6R. Okey, so apa value A, value B, value C? B 2, Apa yang 0? C C 0. A, 2, B? 6. Negatif 6. Hampir ya buat kesilapan. Okey. Betul-betul. Okey, Jamie. E. E, Apa first kita buat? A, B, C. A, B, C. Mana satu A, mana satu B, mana satu ini kah? A, B, C. Begini. Bukan. Bukan. Jadi macam mana mau susun dia? Coba sebut. Susun dari besar sampai kecil. Bukan, besar tu coefficient. Negatif 2x square, Negatif 2X square. negatif x,
negatif X plus 1. plus 1. Okey, betul. Jadi, apa value A dia, value B dia, value C dia? Value A tu negatif 2. Negatif 2. Value B negatif 1, C? C 1. Okey, betul-betul. Okey, Angela? Yang ni, G. Ya, cikgu. G ni, cikgu mau tanya kamu satu soalan enggak? Apa value B dia? Value B dia 3/2. 3/2. Okey, betul-betul. Okey, jadi yang latihan selebihnya kamu buat nanti ya. Cikgu sudah share dekat e-learning. Boleh, cikgu. Alright. Okay, sekarang kita masuk di bahagian fungsi kuadratik. Cikgu suka remind balik ungkapan kuadratik tu kamu jangan lupa bentuk dia seperti inilah. Ini ungkapan kuadratik. Tapi bila dia sudah cakap fungsi kuadratik, dia ada begini, fx sama dengan x squared tambah 5x tolak 7. Ini contoh dia, okay? So, macam mana fungsi jenis-jenis hubungan dia adalah hubungan banyak kepada satu, lalu suatu bentuk lengkung, bentuk parabola. Mungkin kalau cikgu cakap sekarang macam ni, kamu tidak faham. Okay? Jadi, jom kita beralih kepada dia punya contoh lah. Okay. So, macam cikgu cakap tadi, fungsi kuadratik. Asal sudah sebut fungsi kuadratik, kita kena ada fx. So, di sini ada fx. Okay? So, dia punya fungsi kuadratik adalah fx is equal x kuasa 2 tolak 2. Okay, so dalam soalan ni cakap, bila x sama dengan negatif 2, y sama dengan 2. Bila x sama dengan 2, y is 2. Okay, so maksud di sini, kita ada banyak value. Macam kita ada banyak value x, tapi dia punya value y sama sahaja. Okay, contohnya macam graf ni. Okay, graf ni, value x kita adalah 2. So, ini 2. Dia punya y adalah negatif 2. Dia punya y adalah 2 dan 2. Okay. Bok faham ah, Bok? Dia apa? Okay, lepas tu di sini, x kita di sini ada negatif 2. Dan value y kita adalah 2. So, bila kita buat begini, gambar raja macam ni, inilah yang cikgu maksudkan. Ini banyak kepada 1. Kenapa dia banyak? Sebab kita ada value 2 dan negatif 2. Jadi dia pergi 2. Macam ni lah. Faham di sini? Putri faham? Faham, cikgu. Faham Putri? Okey, bagus. Angela, Jamie faham Jamie? Angela? Faham, cikgu. Lepas ni kita ada quiz jadi kamu kalau tidak faham dia terus tanya cikgu. Okey, satu lagi di sini, bentuk graf berfungsi kepada nilai A. Okey, so di sini kita baca di sini. Paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik ialah garis lurus yang selari dengan paksi y. Okey, garis lurus yang selari dengan paksi y. Ini paksi y dan paksi simetri. Okey, ini paksi simetri ini. Paksi simetri dia ini. Dan dia garis selari dengan paksi y. Betul tak, Bok? Dalam gambar ni. Betul lah? Betul. Okey. Dan membahagikan graf tersebut kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. So, graf kita yang ini graf kita. Dan kita punya paksi simetri ini. So, dia membahagi secara samalah. Okey, mungkin kamu tertanya, apa itu paksi simetri kan? Okey, cikgu bagi contoh. Okey, contohnya macam ini kertas. Bila cikgu kasih bahagi dia macam ni, nampakkah? Jadi dia akan samalah macam ni. So ini paksi simetri dia. Sama aja kan? Value ini dan value ini. Itu yang dimaksudkan dengan paksi simetri. Okey, satu lagi. Paksi simetri akan melalui titik maksimum atau minimum graf fungsi. Okey, ini titik maksimum dan titik minimum. Okey, so cikgu ingatkan, asal value A besar daripada 0,
dia adalah titik minimum. Okey? Cikgu ulang, asal value A besar daripada 0, dia merupakan titik minimum. Okey? Okey, cikgu harap kamu faham ini ya. Kita pergi seterusnya. Okey, ini bentuk graf fungsi bergantung pada nilai A macam cikgu cakap tadi. Tengok sekarang ni graf dia begini. Turun bawah begini. Sebab dia punya A kurang daripada 0. Ingat tak? Okey, kalau macam yang slide sebelum ni, A dia besar daripada 0. Jadi dia macam ni, bentuk macam ni. Dia melengkung macam tu lah. Ingat tak Jamie? Ingat doktor. Cikgu. Belum lagi dapat gelaran doktor. InsyaAllah 5 tahun akan datang. Okey, jadi cikgu di sinilah ini. Ini macam cikgu sudah ajar tadi. A dia adalah negatif 3. So, betul tak negatif 3 ni kurang daripada 0, lebih kecil daripada 0. Betul Kak Angela? Betul. Betul. Okey, bagus-bagus. Jadi kalau kita pergi slide sebelah, sebelum ni, X dia ni berapa value A di sini? Berapa box value A? 1. Satu. Oh, baguslah Putri ni aktif. Okey, bagus betul box 1. Jadi 1 ni besar daripada 0 kah tidak? Besar. Ya, Okey, besar. jadi faham sudah dia punya bentuk parabola dia macam mana? Ni. Ya. Okey, bagus. Alright. So di sini cikgu ada sediakan formula. Ingat tak, asal A dia besar daripada 0, dia punya graf sentiasa senyum. Okey, contohnya macam ini garis ini Y, ini X. Dapat saja value contoh. Okey, Jamie, cuba bagi contoh persamaan fungsi kuadratik sama cikgu. Okey, Fx. Okey, bagi apa-apa persamaan lah yang Nah, positif. positif. Betul. 2x square 2x square tambah 3x tambah 3x tolak 7. tolak 7. Okey, so kalau macam ni, ingat terus, asal dia punya A positif, okey, graf kita graf kita akan sentiasa senyum. Ini contoh je. Graf kita akan sentiasa senyum macam tu. Okey, Angela, coba bagi cikgu persamaan kuadratik yang value A dia adalah tidak senyum. Kurang daripada 0. X square. Negatif X square. X square. Okey. Tambah 1. Tambah 1. Macam ni je. Okey, boleh? No problem. So bila kita buat dalam graf, dia akan jadi macam ni. Okey. Sini dia 1. Okey, jadi ingat sudah value A asal besar daripada 0, graf senyum. Asal kurang daripada 0, tidak senyum. Okay, cikgu harap kamu faham dan ingat. Faham, cikgu. Okey. Cikgu. Okey, jadi yang macam cikgu ajar tadi, dalam fungsi kuadratik, kita akan ada satu paksi simetri. Dan paksi simetri ni akan melalui titik maksimum dan minimum. Okey, cikgu mau tanya. Kalau titik maksimum, dia punya A ni, A dia kurang kah ataupun lebih daripada 0? Kurang. Okey, so A dia kurang daripada 0. Putri, yang ini titik minimum A dia mesti apa? Besar daripada 0. Okey, besar daripada 0. Jadi ingat tak, asal titik minimum graf senyum. Asal titik maksimum graf tidak senyum, sedih je. Okey, ni cikgu harap kamu fahamlah. Okey. Ini cikgu mahu tanya random Harap kamu dapat jawablah. Tentukan bentuk graf fungsi kuadratik yang berikut sama ada senyum, ini cikgu panggil istilah senyum ataupun tidak senyum. Okey, Angela, graf ni senyum kah tidak senyum? Senyum. Kenapa senyum? Sebab
A dia lebih besar daripada C. Betul. A dia berapa? A dia 1. Okay, so A dia sama dengan 1, which is A bigger than 0. Okay, betul. Okay, B. Graf dia senyum kah tidak? Graf dia senyum kah? Tidak senyum kah? Macam Tidak mana? senyum. Tidak senyum ah? Tidak senyum. Kenapa? Berapa dia punya A? Sebab dia Negatif A tu 1. negatif. F dia negatif 1, which Kurang is daripada A. kosong. Yes, kurang daripada kosong. Okay, jadi kita move kepada soalan nombor 2. Bagi setiap graf fungsi kuadratik ini di bawah nyatakan julat. Julat bagi nilai A. Nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Okey, Bok. Nyatakan julat bagi nilai A. Fahamkah apa tu julat? Tak faham. Jamie faham apa tu julat? Apa? Putri faham? Tak faham. Angela mesti faham. Sorry. Tak faham. Tak faham juga. Okey. Okey ah. Julat ni penentuan beginilah. Okey. Julat ni tengok A dia. Nyatakan julat bagi nilai A. Jadi nilai A dia ni kalau begini nilai dia lebih daripada kosong kah tidak? Lebih. Jadi itulah julat dia. Julat A adalah A bigger daripada kosong. So kalau graf dia senyum, titik maksimum kah titik minimum? Minimum. Box salah maksimum. Okey, so dia adalah titik minimum. Ini titik minimum. Itu ya. Okey, jadi automatik kalau graf dia tidak senyum, julat dia adalah A less than Dari 0. Okey, so dia adalah titik apa, Putri? titik maksimum. Okey, titik maksimum. Pandai. Okey. So ni, tentukan titik maksimum dan titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik. Nyatakan paksi simetri. Okey. Angela, A. Dia titik maksimum kah titik minimum? Dia titik minimum. Okey, kenapa titik minimum? Sebab dia lekong dia senyum. Sebab dia senyum dan A dia besar daripada 0. Okey, betul. So okey. Nyatakan paksi simetri. Bok, apa paksi simetri jadi sini? X. 4. Okey, betul. So paksi simetri X is equal to 4. Okey, Jamie. B ni titik maksimum kah minimum? Maksimum. Sebab Okay. A tu kurang daripada kosong. Okey, pandai Jamie ya. Boleh dapat A+. Dia punya paksi simetri tu ialah 3. X Pandai. sama dengan 3. Pandailah Jamie. Okey, so paksi simetri X sama dengan 3. Okey, bagus, sangat baguslah kelas ni. Okey, jadi sekarang kita pergi quiz. Okey ya, kejap quiz ni cikgu share slide cikgu share di sini. Ya cikgu kena tutup kamera. Sebab cikgu nak guna laptop cikgu. Okey, quizzes. Kejap nampaknya line tidak memberi kerjasama. Okey, sekarang kamu semua pergi buka aplikasi di web. Tekan quizzes.com. Kejap Kenapa dia macam ini?
Oke, nampaknya dia tidak memberi kerjasama ya. Kejap-kejap. Bagi Cikgu Masa ya. Mulakan kuis secara langsung. Wow. Oke, semua boleh masukkan kod nih. Oke? Kalau sudah buka, kalau sudah oke, ada Jamie sudah. Angela pun sudah. Box sudah, Putri. Oke, semua sudah ada. Oke, jadi kita mulakan ya. Oke, mula. 3. Apa nih? Nyatakan ciri-ciri. All done. Alright. Oke, jadi untuk pertama Bok mendahului ya. Jab, dia bergerak sudah kan nih? Sekarang screen dia stuck. Dia terstuck. Kenapa terstuck? Oh, oke. Soalan seterusnya. Alright. Wow, oke. Sekarang Boka. Kenapa dia keluar-keluar macam ini? Siapa dapat markah tertinggi nanti klaim hadiah dengan Cikgu ya. Oke. Oke, masih Bok juga. Oke. Wow, Jamie Angela. Hampir ya markah. Wah, oke, Jamie Angela sudah kasih kalah.
Oh, Jamie menang balik. Oke. Jamie menang balik. Oke, kita ada 4 soalan lagi ya. Oke. Oh, wow, Angela ketinggalan jauh sudah rasanya. Oke, soalan terakhir. Soalan terakhir ya, guys. Oke. Alright. Oke, bagus. Jadi keseluruhan Cikgu, dia. tak sempat jawab lah cikgu. Ha, Cikgu, skip laju sangat. terlampau laju ke? Yelah. Tak apa. Dah tak dapat hadiah. Tapi so far okey kan? Okey je. Adakah ada? Okey. Faham. Okey. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja untuk pembelajaran untuk sesi ini. Okey, sekarang cikgu mahu kamu kembali ke pangkal jalan kita. Alright, so quiz sudah okey ya. Best kah quiz dia, Angela? Best, cikgu. Bok? Okay, Jamie good sudah begitu. Putri okey, Putri. Alright. Okay, so untuk hari ini itu sahaja. Cikgu harap kamu faham lah. Jadi sebelum berakhir, cikgu mahu kamu balik Padlet ni. Kasih QR code dan tulis. Siapa tulis banyak, cikgu bagi hadiah. Okay, tadi quiz Bok menangkan. Lepas ni Bok PM Ada angpau PM cikgu. tak? Ada ampau. Okay, nanti Bok. Okay, lepas ni yang ini siapa mau ampau lagi bolehlah. Tulis maklum balas kamu. Cikgu mau tahu apa yang kamu boleh bagi tahu cikgu, apa yang kamu faham, apa yang kamu dapat. Kalau kamu kurang faham pun bagi tahu jadi Padlet. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Ni, senaraikan ilmu pengetahuan baru yang kamu perolehi hari ini. Okay, cikgu mau tengoklah. Kuasa tertinggi adalah 2. Siapa tulis kuasa tertinggi adalah 2? Itu saja kamu dapat. Okey. Ciri ungkapan kuadratik, pembeli ubah paling besar adalah 2, memiliki satu pembeli ubah sahaja. Okey, betul. Okey, selain itu? Okey, kamu boleh tulislah apa-apa sahaja yang kamu mahu. Alright, jadi cikgu rasa untuk kelas hari ini itu sahaja. Jadi untuk latihan kamu, jangan lupa buat kerja rumah di buku teks muka surat 13 dan 14. Okey? Okey, Jamie? Okey cikgu. Okey, jadi kita jumpa balik minggu hadapan. Thank you, Terima kasih kelas. cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Alright. Suhail, bolehlah stop